Kemudian kita nak buat chain rule. Lepas tu ID tu apa? I love D tu apa? Tak ingat dah? Ingat. Implicit differentiation. Ingat ke buat simbol love ni? Ingat. Lain kali kena buat simbol zombie lah pula baru ingat. Ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara lagi yang Mama Z tak masuk. Okey, Mama Z masuk yang nombor 9. Okey, Mama Z sambung yang nombor 9. Mama Z janji nak ajar hari ni. Okey, untuk nombor 9, sebab ada pelajar tanya Mama Z. Jadi soalan yang pelajar tanya tu sebenarnya Mama Z baru nak ajar ni, nombor 9, iaitu quotient rule ataupun petua hasil bahagi. Okey, contoh soalan Y sama dengan, katakan pelajar ada kat sini ialah 3X, kemudian bahagikan dengan E kuasa 3X. Maksudnya dia berada dalam keadaan bahagi. Okey, dia berada dalam keadaan bahagi yang kita tak boleh ringkaskan. Kalau soalan macam ni, Y sama dengan X kuasa 4 per dengan 3X kuasa 3, yang ini bukan petua bahagi. Yang ini pelajar ringkaskan dahulu. Akhirnya jadi Y sama dengan X per 3. Yang ini bukan petua bahagi, yang ini yang biasa. Kita teruskan. Apabila awak ada petua hasil bahagi, kita akan guna pendekatan CAT-WU. Kaedah akaun tunai tambah dengan kita kena mulakan dengan VU. Okey, jadi kita akan guna bantuan kotak ni. Okey, kotak kita nak buat akaun tunai. Bentuk T ni sebenarnya sebab Mama Z dulu pun pelajar perakaunan masa SPM dahulu. Zaman dahulu pelajar-pelajar elit kena belajar Math, Fizik, Kimia, Bio dan juga prinsip perakaunan. Itu pelajar-pelajar elit dululah. Zaman Mama Z dulu. Okey, so sekarang ni Mama nak buat petua hasil bahagi. Kalau tak boleh tanya U sama dengan 3X. V kita ambil yang bawah. V sama dengan E kuasa 3X. Okey, sekarang Mama Z nak buat proses differentiation, pembezaan. Kita simbol dia U prime sama dengan, okey. Kita buat pembezaan 3X dapat berapa? Yang semalam. 3X kita akan dapat 3. Okey, sekarang Mama Z nak buat V prime. Kita buat pembezaan eksponen semalam. Macam mana kita buat? Salin semula soalan sebiji, sebijun. Darab dengan? Beza kuasa. Beza kuasanya dapat berapa tu? 3. Mama Z letak di depan. Okay, lepas tu kita pun carilah dia punya imbangan dia, yang imbangan yang baki antar bawah, baki bawah-bawah. Sebab tu namanya kaedah akaun tunai. Kita tiru subjek perakaunan. Sebab zaman dulu-dulu Mama Z cemburu kenapa pelajar boleh skor perakaunan tetapi tak boleh skor maths. Jadi Mama Z tiru, sebab tu namanya kaedah akaun tunai. Itu sejarah dulu. Okey, Mama Z cross warna kuning ni dulu Cross warna kuning ni. So Mama Z akan dapat 3 E kuasa 3X. Mama Z cross pula warna biru. Okey, dapat berapa situ? 9X E kuasa 3X. Okey. So bila dah siap, awak kena tahu bahawa rumus diberi. Okey, rumus diberi pada muka surat hadapan. So kalau soalannya objektif, Mama Z tak boleh nak imagine lagi macam mana rumus nak bagi. Yang itu nanti dahulu bagi tempoh dekat Mama Z
untuk mendapatkan kepastian tentang rumus. Okey, rumus dia dy dx ni sebab soalan. Sama dengan Mama Z kena buat dahulu v du dx tolak. Ingat tak rumusnya ada tolak? U dv dx. Dan jangan lupa dia ada per. Ini rumus tau, bukannya suruh awak ingat rumus. Per dengan apa dekat sekolah dulu? V kuasa 2. Okey, cuba awak salin nilai V du dx. Gapo? V du dx. 3i kuasa 3x. 3i kuasa 3x tolak dengan u dv dx 9x i kuasa 3x per dengan v kuasa 2. Lagu mana nak buat v kuasa 2 ni? Lagu mana nak buat v? I kuasa 6x. Mama Z buat satu-satu dah. Ni kuasa 2 kan? Ada 2 butir. Boleh? Mama Z buat slow-slow ni. Boleh. Mama Z buat V kuasa 2. Boleh? Boleh. Okey. Yang atas. Mama Z keluarkan nombor 3. I kuasa 3X. Mama Z keluarkan. Tinggal lagi 1 tolak 3X. Okey. Tu yang atas. Per dengan yang bawah ni kita belajar indeks tajuk 1 apabila asasnya yang sama didarab. Kuasanya kita akan tambah 3x tambah 3x. Apa dia akan jadi? 6x. Sebab itu kawan kita tadi dia dah boleh congak. Jawapannya kat bawah tu I kuasa 6. Cuma pelajar yang tak boleh dia tanya dari mana datang 6. Sebab itu Mama Z ambil pilihan tulis dulu. Okay, tulis dulu. Bukan Mama Z congak terus. Kalau Mama Z congak terus, ramai yang akan ingat Mama Z terlalu terror. Bukan terror, gini sebenarnya. Okey, ada tak yang boleh dipotong? Tak ada lagi. Tak ada. Ni? Oh, ada. Ni tinggal berapa lagi? Tinggal 2. So, tinggal lagi 3 dekat luar. 1 tolak 3x per dengan I kuasa 3x. Okey, boleh terima tak? Yang tak ambil MX boleh terima tak cara Mama Z ni? Jangan risau, yang ambil MX pun belum tentu dia faham yang ni. Nombor 9 ni. Mama, kalau tak gabung kan lagi macam mudah. Kalau tak gabung, dia tak dapat markah. Sebab dia tak dapat markah akhir kalau soalan subjektif. Kalau soalan objektif, tak ada jawapan dalam pilihan awak tu. Bukan yang tu, yang I kuasa 3x. Ni? Mama perasan juga tu. Mama buat I kuasa 6x. Tak payah buat macam ni boleh ke? Boleh. Boleh potong terus. Boleh. Masuk kawan awak macam ni. Mama Z buat satu lagi jalan kerja sini. 3 I kuasa 3x. 1 tolak 3x. Kekalkan I kuasa 3x. I kuasa 3x. Lepas tu dia matikan salah satu. Boleh juga. Okey, boleh juga. Okey, nombor 9 okey? Okey, Mama. Okey. So, Mama dah bayar ganti rugi nombor 9. Okey, kalau rasa-rasa pelajar rasa petua hasil darab, petua hasil bahagi susah nak ringkaskan, kadang-kadang tak nampak, maka Mama bagi inovasi baru iaitu nombor 12. Iaitu Mama tolong pelajar untuk selesaikan semula soalan nombor 9 dan nombor 8 dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah. Okey,
So, Mama tulis dekat sini petua yang ke-12. Mama guna semula soalan nombor 8. Sini, Mama guna semula soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ialah Y sama dengan X kuasa 2 darab I kuasa 2X. Okey, Mama guna pendekatan ln. Sebab itu tajuknya petua, okey, hasil, lepas tu darab ditukar menjadi petua ln. Sebab Mama Z nak tukar. Okey, tengok proses pertukaran dia. Kecil ke besar tulisan Mama Z sekarang kat awak? Okey je. Okey je. Okey, so Mama Z letak ln di sebelah kiri dan Mama Z letak ln di sebelah kanan. Sebab itu namanya pertukaran petua hasil darab menjadi petua ln. Dengan syarat belah kiri awak tambah ln, belah kanan pun kena tambah ln, kena seimbang. Boleh terima yang tu step pertama? Boleh. Okey, step yang kedua. Tengok betul-betul Kalau tak faham terus tanya, rasa rak dekat kepala tu tanya selalu, jangan simpan-simpan. Ln Y sama dengan ln X kuasa 2 tambah ln I kuasa 2X. Okey, Mama Z buka soalan untuk warna hijau. Okey, warna hijau. Ada nak tanya tak? Dia memang jadi tambah ke Mama? Okey, menurut petua ln yang dalam kurungan tu kalau darab hukumnya akan jadi tambah. Ingat tak bab 1? Macam log lah. Macam mana? Macam log lah. Kalau log dengan ln ni adik-beradik. Boleh? Boleh Mama teruskan? Boleh Mama. Okey, saya ingat saya kena buka satu gadget lagi lah ni. Saya terkapai-kapai tengok skrin saya je. Sekejap saya buka. Sekurang-kurangnya saya boleh nampak pelajar. Oh jelah, comel juga tulisan saya Weh lah, tak suka. Comel dok. Ada orang yang tuduh ke Mama? Tu sama Mama tahu dia, cikgu Mama dulu marah sokmo Mama kalau BM. Uduh dengan salah ngeja sokmo. Kela bola. Oh comel lah ilallah. Comel tu saya. Super tu Mama. Allah tu sweet sebab ada mat je. Sebab inovasi sikit. Ya. Ya, rezeki saya sebenarnya. Saya sokmo kalau masuk inovasi kan saya menang. Saya tak skor juga, bukan hebat apa sebenarnya. Daripada saya sekolah lagi. Masuk je orang nampak macam canggih. Padahal saya rasa tak canggih mana. Rezeki namanya. Okey. Yang warna hijau Mama tanya ni, okey tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, ready? Mama tak buat proses pembezaan lagi. Tak buat lagi. Sebab tu kita buat inovasi ni supaya pelajar guna kaedah ni sebab dia mudah. Okey, Mama Z teruskan. Belum buat lagi ni. Ln Y sama dengan 2 ln X tambah 2X. Okey, warna hitam. Mama Z buka kepada soalan. Bertenggek jatuh ke depan. Bertenggek jatuh ke depan. Ln I sama dengan 1.
Oh, baru nak tanya. Oh, Mama jawab dah. Lon E adalah 1. Okey, kalau boleh Mama Z teruskan. Boleh, boleh. Okey. So, semalam kita dah belajar petua lon. Okey, semalam kita dah belajar petua lon. Lon 1 per isi perut, kan? Per isi perut darab beza isi perut. Dy dx. Sama dengan, okey, boleh tak untuk yang lon yang depan tu? Tak boleh? Tak boleh, Mama Z tulis comel sikit. 1 per isi perut darab beza isi perut adalah dy dx. Sama dengan, okey, 2 ni perkali tau. Ln x, 1 per dengan x darab diferensi x dapat 1. Mama buat darab gini ya. Takut tekan huruf x. Tambah dengan kita differentiate 2x, kita dapat 2. Okey, Mama Z buka soalan untuk yang warna merah dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Boleh, Mama. Mama Z tulis comel sikit 1 per y. Kalau awak tak nak tulis penat, dy dx tu awak tulis macam ni. Y prime sama dengan 2 per dengan x tambah dengan 2. Okey, pelajar nak y prime. Y prime sama dengan 2y. Okey, sekejap undo. Pemadam lah. Okey, Mama Z letak di sini dulu y sementara. Mama Z nak selesaikan hak ni dulu. Hak ni awak kena buat hak ni. Okey, so awak dapat sama dengan 2 tambah 2x per dengan x. Ada soalan situ? 2 tambah dengan 2x perkan dengan yang bawah. Okey, so oleh kerana soalan nak y prime, so Mama Z tinggalkan y prime di sebelah kiri sama dengan 2 tambah 2x per dengan x darab dengan y. Okey, apakah nilai y yang asal? Y yang asal, yang ini. Ni y yang asal. Okey, kita ganti. X square. Awak ingat Awak ingat Saya nak tulis ni. Sama dengan 2 tambah 2x per dengan x. Berapa tadi? X kuasa 2. Lepas tu? E kuasa 2x. E kuasa 2x. Gitu. Ada tak yang boleh mati? Ni dengan ni boleh? Mati kan? Jadi jawapan akhir kita ialah kurungan 2 tambah 2x, kemudian ada x, E kuasa 2x. Okey, apa lagi yang boleh kita ringkaskan? Bawa keluar 2. Okey, kita boleh buat keluar nombor 2. Okey, kita keluarkan nombor 2. Betul? Dalam kurungan ni 1 tambah x. Kemudian ada x, E kuasa 2x. Jadi Mama Z susun comel-comel lagi. 2x E kuasa 2x kurungan 1 tambah dengan x. Kemudian kita bandingkan dengan jawapan nombor 8 semalam. Jawapan nombor 8 semalam, ni dia. Sama tak? Sama. Sama saja.
Cuma yang menggunakan lon ni lebih mudah dari para Mama Z sekarang dah. Cuma pelajar sebab dia first time belajar, dia nampak oh lagi panjang. Tapi one day awak akan realise kaedah yang kita guna untuk petua lon lebih mudah. Okey, ni panjang ni. Lebih mudah. Okey, boleh terima? Boleh. Boleh Mama. Boleh Mama. Okey, so Mama Z bagi kesimpulan lagi sekali. Semalam Mama Z ajar nombor 8 petua hasil darab. Okey, tetapi ending dia pelajar kena buat proses factorization. Pelajar lemah dekat situ sikit. Hari ni Mama sambung nombor 9, petua hasil bahagi. Selepas selesai PhD dengan PhB, Mama perkenalkan kaedah yang lebih mudah. Kalau Mama Z jadi ketua pemeriksa dulu, Mama Z tanda di sebuah kolej ni, pelajar dia dapat markah penuh. Sedangkan pada masa tu, pelajar Mama Z dapat markah 3 daripada 18. Kolej tu dapat 18/18 untuk semua pelajar dia. Semua. Bila Mama Z tengok daripada calon pertama hingga calon terakhir, rupanya dia menggunakan kaedah pertukaran daripada petua hasil darab menjadi petua lon dan juga petua hasil bahagi menjadi petua lon. Kita cuba lagi sekali. Okey, nombor 18 juga, Mama Z cuba lagi sekali. Cuba kita fahamkan mana-mana kita belajar pun semua benda susah. Cuma bagi peluang Mama Z terang inovasi ni. Okey, Mama Z nak buat nombor 12 juga. Okey, Mama Z nak gunakan soalan nombor 9. Okey, Mama Z nak guna nombor 9 yang baru kita belajar tadi. Okey, so kalau Mama Z guna yang itu, Y sama dengan 3X per dengan E kuasa 3X. Di mana soalan ini merupakan petua hasil bahagi. Mama Z nak tukar dia menjadi petua lon. Step pertama, lonkan sebelah kiri. Sama dengan lonkan sebelah kanan. Okey. Step yang kedua, gunakan hukum lon kalau dia itu adalah bahagi, hubungannya adalah tolak. Okey, boleh tak? Yang hijau yang bawah. Boleh. Boleh Mama. Boleh. So, Mama Z teruskan, ringkaskan dahulu. Lon Y sama dengan lon 3X tolak dengan 3X sahaja. Kerana apa-apa yang bertinggik jatuh ke depan, jadi 3X datang ke depan. Kemudian lon E itu adalah 1. Boleh? So sekarang ni Mama Z boleh simpulkan bahawa kita ada 3 benda yang perlu kita buat. Yang pertama lon Y, yang kedua lon 3X, yang ketiga adalah 3X. Mama Z mula dengan nombor 1. Okey, nombor 1. 1 per isi perut darab beza isi perut Y prime sama dengan 1 per isi perut darab dengan beza isi perut dapat 3. Bezakan 3X, Mama Z dapat 3. Okey, warna hijau ada masalah? Tak ada Mama. Tak ada. Okey, kita ringkaskan. Y prime per dengan Y sama dengan 1 per X tolak 3. Warna purple. Ada soalan? Ada. Tak ada. Tak ada.
Mama Z letak ni per dengan 1. Y prime per dengan Y sama dengan Mama Z cross warna kuning. Okey, cross warna kuning. Kemudian tolak dengan warna biru. So dia jadi 1 tolak 3X per dengan X. Okey, oleh kerana soalan nak suruh kita cari Y prime, jadi Y prime sama dengan 1 tolak 3X per dengan X darab dengan Y. Okey, cuba rujuk soalan semula. Y kita apa sebenarnya? 3x per E kuasa 3x. 3X per E kuasa 3X Okey. Okey, ada tak yang boleh kita potong? X. Okay, Mama Z potong yang tu. Okey, dan kita tulislah jawapan kita. Jawapan akhir kita ialah Y prime sama dengan 3, 1 tolak 3X per dengan E kuasa 3X. Cuba bandingkan dengan yang tadi, sama tak jawapan? Sama. So kita bandingkan jawapan yang ini. Okey, ni. Kita bandingkan. Jawapan yang kita dapat tetap sama tetapi dia lebih ringan untuk mengiranya. So, macam mana? Boleh ke kita katakan ini inovasi ni membantu awak ke tidak ni? Betul. Okay, kalau Mama Z, dia sebenarnya sangat membantu. Mungkin pelajar tengok contoh Mama Z terlalu mudah. So, mungkin dia kata, alah guna cara biasa pun lagi cepat. Okey, bila awak tengok soalan exam nanti awak akan realise kaedah yang Mama Z buat inovasi ni sebenarnya sangat-sangat membantu pelajar. Okey. So dah habis nombor 9 dengan 12. Mama Z teruskan lagi boleh? Boleh Mama. Boleh. So Mama Z nak buka nota kuliah. Okey, nak buka nota kuliah. Dekat desktop. Okey, kita nak pergi kepada yang kita nak belajar. Yang 8.1 masih berhutang, tak mau sukarkan otak pelajar. Kita pergi kepada yang senang, saya nak pergi kepada chain rule. Ni dia. Saya nak pergi kepada chain rule. Okey. Yang pertama, bila pelajar tengok sebutan UU apa ni, pelajar rasa macam stres je. Stres sangat. Okey, tak apa. Kita pergi kepada contoh terus. Okey. Apabila sebutan di sini Y, di sini pula adalah U, jadi bila kita buat proses differentiation, kita tak akan dapat dy dx sebab semuanya tentang cerita kita tentang dy dan sebutan di sana adalah U. Dia akan jadi dy du. Kalau sini tentang P sama dengan 3x kuasa 2, dia akan jadi apa tajuk dia? dp per dx. Dia akan jadi dp dx. Kalau kat sini tentang x sama dengan 3y, dia akan jadi apa sini? dx over dy. Dia akan jadi dx per dy. Ikut tajuk. Okay, ikut tajuk. Jadi apabila Mama Z buat dy per du, hukumnya sama. Kalau u kuasa 3 tu dia akan jadi 3u kuasa 2. Okey, tolak. Yang ni pula dia akan jadi tolak 6u. Differentiate 1 ni jadi kosong.
Okay, itu dy du. Apabila Mama Z tengok yang ni pula, ada sebutan u kat depan, di sini x. Jadi bila kita buat, kita akan dapat d, apa tajuk dia? D u per dengan dx. Yeah. Okey, sama dengan 2x. Okey, daripada yang warna merah dengan warna purple ni, Mama Z sebenarnya nak cari dy dx. Jadi Mama Z kena susun biar dia jadi mula-mula yang atas tu ada dy. So bila kita tengok dy ni, kita tengok ada yang ni. Jadi kita salin per du darab dengan macam mana nak matikan u. Maka dekat sini pun kena du. Dan bila Mama tengok warna purple, ngam dia ada du per dx. Dengan kata lain, akhirnya du ni mati, tinggallah dy dx. Jawapan dy du tadi adalah 3u kuasa 2 tolak 6u. Betul? Okey, jawapan du dx kita ialah 2. 2x. 2 pula. 2 saja. 2x. Okey. So, jawapan kita sepatutnya semuanya kena dalam keadaan x. Tapi tiba-tiba ada u. Macam mana Mama Z nak nyahkan u tu? Nanti u jadi x kuasa 2 tambah 2 tu. Kita akan rujuk yang ini. Okey? Ataupun Mama Z boleh keluarkan dulu nilai 3. Okey? 3. Mama Z keluarkan u, boleh? Yang tinggal apa? U tolak 3. U tolak 1. U tolak 2. Betul tak? Boleh baru lebih senang Mama Z nak ganti sebab sebutan kat sini U. Kalau Mama Z buat tadi sebutan tertinggi dia U kuasa 2, nanti susah pula awak nak kembang. Okey, jadi kat sini Mama Z boleh ganti. Dalam video nanti pun awak boleh tengok cara dia. Mungkin cara dia lebih pendek. Okey, U yang mula-mula tadi adalah X kuasa 2 tambah 2. Mama Z ganti yang ni baru. Kemudian ada pula U yang dalam ni cuma tinggal X kuasa 2 tambah 2 kan? Lepas tu tolak dengan 2, betul? Lepas tu nombor kat sini ada 2X. Pelajar dia tak mahu ni kalau jalan kerja tak habis-habis dia macam ya Allah bila nak habis 2 jam ni gitu. Tapi Mama Z kena ajar apa-apa habis lah. Okey, so dapat gitu dengan kata lain sebenarnya nombor ni tak ada. Okey, kalau kita kembang semua sekali agak-agak apa jadi? Kembang semua sekali. Okey. Ada yang dah tengok video ke? Tengok video tak? Belum. Nanti boleh tengok tu VSLT tu boleh tekan. Mungkin cara yang dia buat lagi pendek. Okey? Tapi tak apalah. Mana-mana pun boleh. Okey, so kalau Mama Z tulis dulu 3 X kuasa 2 tambah 6. Okey, Mama Z kembang ni dulu, boleh? Okey, yang belakang tu berapa dapat? Yang belakang. 2 2x kuasa 3. dapat gitu. Okay, so bila kembang semua sekali, awak akan dapat, okay, kita tengok sekejap muka surat berapa ni? 25. Okay, dah bercek, Mama Z dah bercek. Sebab awak tak tengok, saya susah nak gambarkan lah.
Sebab kalau awak tengok senang, kita boleh compare terus. Tajuk 8. Okay, muka surat 25 muka surat 25. Okay. Ni jalan kerja dia. Tak boleh nak lari juga, dia memang akan dapat macam Mama Z tadi. Kan, ni jalan kerja dia. Okay, sama je dengan yang Mama Z tadi. Cuma bila nombor banyak ni kita takut. Okay, so kalau nak mudahkan lagi, kalau awak tak nak kembang Mama Z keluarkan yang ini. 3 dengan 6, kalau kita keluarkan, nombor apa yang keluar? 3. Nombor 3. Lepas tu ada X kuasa 2 tambah dengan 2. Lepas tu ada nombor 2X kuasa 3. Okey, Mama Z tanya, boleh ringkaskan lagi ke tak? Boleh. Berapa kalau ringkaskan lagi? 6X kuasa 3. 6X kuasa 3. Kemudian ada X kuasa 2 tambah dengan 2. Okey, kaedah yang sama, cuma mungkin Mama Z terang detail dekat sini. Kalau awak nak compare jawapan sebenar pun dia sama sahaja. Boleh? So yang Mama Z ajar ni, muka surat 24 ni, ceritanya tentang the chain rule. Macam mana kita nak tahu dia tu wujud? Senang saja. Soalan kita bagi bukannya Y dalam sebutan X. Dia bagi dalam sebutan lain. Kita yang kena ubah dia menjadi X. Itu adalah chain rule. Okey, boleh tak? Jarang soalan keluar tapi kena ajar. Mama Z kena ajar, perkenalkan dahulu. Sama ada pelajar boleh serap tak serap tu bergantung kepada individu. Once kita buat latih tubi nanti, insya-Allah boleh. Okay, so Mama Z sebenarnya dah terang tentang chain rule, tapi chain rule ni Mama Z terang dekat nota PowerPoint. Okay, Mama Z terang dekat nota PowerPoint, PPT, PowerPoint. Boleh ke? Boleh tak ni? Boleh. Tinggal 2 lagi, habis tajuk 8 ni. 2 je lagi dah. Tinggal implicit differentiation. Lepas siap tu, baru Mama pergi kepada yang mula-mula, first principle. Okay, so Mama Z pergi kepada implicit differentiation dulu. Mama Z akan rujuk nota pada PowerPoint sebab Mama Z tak nak reka rumus, reka soalan. Okay, so here we go. Okay, kita pergi kepada subtopik yang terakhir. Namanya ialah implicit differentiation. Muka surat 40. Okay, kita tulis kat sini sikit. Kau nak study nanti. Page. Ada yang bertanya soalan ke? Page 40. Chain rule tadi muka surat berapa? 25. Tak ingat data. Ada orang tanya soalan ke? Okay. Kalau ada, tanya terus Okay. So, implicit differentiation. Soalannya, kalau SPM, cikgu awak jadikan Y sebagai tajuk. Contohnya, cikgu, masa awak nak buat proses pembezaan, awak sanggup tukar Y sama dengan 3 tolak X tolak X kuasa 2. Okay, nama proses ni, soalan jenis ni ialah explicit differentiation sebab bila awak bezakan, terus awak dapat Y ini, awak dapat DY DX. Okay, di peringkat matrikulasi, kita boleh
mengekalkan soalan yang sama. Okey, kita kekalkan soalan yang sama sebab kita tak boleh jadikan Y sebagai tajuk. Okey, cuba yang warna biru tu, cuba buat Y jadi tajuk. Boleh ke tak Y jadi tajuk? Yang eksplisit tadi boleh. Implisit ni boleh tak Y jadi tajuk? Tak boleh. Tak boleh. Apabila tak boleh, kita akan buat proses pembezaan, proses differentiation, tetapi menggunakan kaedah implicit differentiation. Okay, kita tengok macam mana kita nak buat. Okay. So, soalan kata, differentiate with respect to X. Okay, Mama Z ajar dy dx dx dy Mama Z tak nak Mama Z tak nak pusing awak punya minda. Mama Z buat dy dx. Dx dy nanti you boleh tengok video nanti. Okay, sebab kalau boleh kita tak nak ajar serentak sebab nanti awak punya konsep tu dia lari sikit. Okay. Tengok betul-betul Mama Z ada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 2Y. Mama Z labelkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ada 3 benda Mama Z nak buat menggunakan petua kita nombor 1 sehingga nombor 13. Kita nak combine semuanya. Oleh kerana di situ ada kuasa, Mama Z ambil pendekatan buat kurungan supaya Mama Z perasan bahawa dia akan menggunakan petua kuasa. Petua kuasa, dia kena ada pantun. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa menjadi 1, darab beza dalam kurungan, dapat 1. Okey, nombor 1 beres ke tak beres? Beres. Okey, Mama Z nak buat nombor 2 pula ni. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. Kebetulan dalam kurungan itu adalah Y. Apabila media differentiate Y, media akan dapat dy dx. Ni nota nombor 1 lagi. Okay, Mama Z buka kepada soalan untuk yang nombor 2 ni. Kat mana tak faham? Boleh? Okay, Mama Z ni pantun lagi sekali Kuasa datang ke depan. Pantun yang kedua, salin semula dalam kurungan. Kuasa asal dia 2, bila berkurang 1 jadi kuasa 1. Step yang seterusnya adalah darab dengan differentiate dalam kurungan. Okey, dalam kurungan tu kebetulan huruf X. Okey, huruf Y. Jadi bila saya differentiate Y, nota kita yang pertama, ni nota kita semalam yang pertama lagi Mama Z royak dah. Apabila kita membezakan Y, kita akan dapat dy dx ataupun Y prime. Mama Z royak mula-mula lagi semalam. Okay, so kat sini dapatlah dy dx. Sama dengan, sama dengan 2y ni bila Mama Z differentiate 2, y differentiate dapat berapa? dy dx. Dy dx. Okey, proses terkeluarnya dy dx ni, itulah dia proses implicit differentiation. Okey, sekarang Mama Z susun comel dah. Sian pelajar. 2x tambah 2y dy dx
sama dengan 2 dy dx. Okay, Mama Z combine semua sekali. 2y ataupun Mama Z tinggalkan 2x sekejap Okay. 2x sama dengan 2 dy dx tolak 2y dy dx. Faham tak step tu? Faham? Mama Z ambil yang biru ni, bawa pergi ke kanan. Okey, Mama Z teruskan. Mama Z minta maaf lah ya. Dia memang macam ni, dia panjang. 2x sama dengan Mama Z faktorkan dy dx, tinggal lagi 2 tolak 2y. Okey, sekarang dah boleh buat dy dx sebagai tajuk ke belum? Boleh? Okey, kita buat dy dx sebagai tajuk. Dia akan jadi 2x per dengan 2 tolak 2y. Okey, kita ringkaskan lagi. Paling ringkas, berapa jawapan dia? X ke 1 tolak Y. Alright, good. Terbiasa pula buat ni hashtag. Okey. Boleh ke? Y bawah tu, dia gitu dah jawapan ya? Sebab dia memang tak boleh lari dah sebab soalan dia panjang lagi. Ni baru intro. Ni baru intro. Soalan yang nak tanya tu panjang lagi. Dia okay. Mana ada Y juga ah. Jawapan ya. Dah nanti ni ada lagi ni sambungnya dia. Ni dia akan bagi nilai X dengan Y tu. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Dia ada ganti lah. Ni soalan example 14 ni soalan dia sebenarnya. Okey, kita try buat soalan nombor 14. Kita pun dah nak habis dah. Cuma bila pelajar dengar nombor 1 sehingga nombor 13 Mama ajar ni, wow, banyaknya nak kena ingat. Pelajar rasa. Tapi bila you all dah biasa nanti, benda ni sikit sangat. Kalau belajar di sekolah, tajuk differentiation ni kita ajar dalam tempoh 2 bulan baru habis. Mama Z ni 2 hari. Mama Z tolong ringkaskan dah ke pelajar. Ringkas dah tu. Kita terang ni. Okay, soalan exam dulu kala ni. Okay, dia kata let y square plus x square is equals to y cube minus 2x and then the condition is x less than 0. Dia bagi condition. If y is equals to 1, find the value of x. Okay, tu step yang pertama, kita kena ganti y dengan 1. So, jadi 1 tambah x kuasa 2 sama dengan 1 tolak 2x. Boleh ke? Boleh? Mama Z ganti nilai y tu dengan 1. Berapa dengan 1? Sebab soalan kata ganti dengan 1. Sekejap ya. Adik perlahan kan? Perlahan kan? Oh, pandai adik mah. Oh, pandai. Good. Okay. So, dia kata find the value of x. Maksudnya sutir je nilai x. Jadi pelajar sekarang bila dia selesaikan, dia dapat x kuasa 2 tambah 2x sama dengan 0. Okey, sampai step tu boleh? Boleh. Okey, lepas tu nak kena buat gapo? PQN. Faktor. Jadi x tambah 2 sama dengan 0. Jadi nilai x pertama? 0. Nilai x yang kedua? 82. Kita dapat 2 nilai. Soalan not so. Jadi jawapan mana yang tepat? Negatif 2 jawapan dia sebab soalan not nilai x yang kurang dari 0. Sebab tu soalan tu bagi syarat. Okey, jadi kita declare sekarang ni apabila nilai y kita ni 1, nilai x kita adalah negatif 2. Yang inilah
clue yang pertama dan dia akan menjawab soalan pelajar tadi. Mama, dan memang ada jawapan Y ke? Lepas ni bila ganti X dengan Y ni tak ada lah jawapan tu. Okay, sebab yang itu soalan intro. Sebab itu Mama Z suka buat soalan yang panjang terus. Supaya pelajar nampak sebenarnya kita sedang belajar apa. Okay, kemudian soalan seterusnya. Find dy dx. Dia suruh cari dulu dy dx. Lepas tu dia nak nilai dy dx. So Mama Z nak salin soalan ni kalau boleh copy paste. Oh, senang jadi pensyarah. Ni. Okay, solution dia. Yang pertama, Mama Z, orang inovasi memang suka buat step by step macam ni. Tak tahulah apa. Sebab bila banyak sangat, kita rasa benda tu akan jadi complicated. Tapi, kalau kita buat sikit-sikit, tak perasan kita hantar 6 inovasi sekaligus. Tak perasan. Kena buat sikit-sikit. Okey, nombor 1. Teka. Nombor 1 jawab pada apa? 2y dy dx. 2y dy dx ataupun kalau dengan izin Mama Z minta y prime, okey? Sebab Mama Z malah nak tulis dy dx. Boleh? Boleh. Okey. Okey, nombor 2 dapat apa? 2x. 2x. Sama dengan nombor 3? 3Y. y kuasa 2 dy dx. Nombor 4? Negatif 2. 2. Gitu. Jadi semasa kita buat proses nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, masa tu otak awak pergi kepada peta minda yang Mama buat daripada semalam tu. Benda tu akan ada dalam otak. Kita sebenarnya belajar nombor 1 sehingga nombor 12 tadi tu untuk soalan daripada implisit ni sebenarnya. Inilah dia punya paling tinggi. Okey, so awak tengok ada berapa y prime kat sini? 2. Ada 2. Jadi kita susun dia dekat-dekat. Okey, susun dia dekat-dekat. Sini Mama Z buat 2x tambah 2. Kat sana 3y kuasa 2 y prime tolak 2y y prime. Okey, kalau ada masalah tanya tau. Mama Z tak salahkan awak kalau awak tak boleh tajuk ni. Okey, kalau tajuk ni mudah, Mama Z tak buat inovasi. Okey, inovasi tu dibuat khas untuk memudahkan pelajar. Pelajar belajar benda ni. Sem 1. Your junior nanti akan belajar semester 2. Okey. Yang ini, okey, Mama Z tinggalkan yang ini 2x tambah 2. Tinggalkan. Yang ini Mama Z keluarkan y prime. Dalamnya nanti akan ada 3y kuasa 2 tolak 2y. Jadi nak jawab soalan yang pertama dulu. Ni. Find dy dx. Okay, so y prime sama dengan 2x tambah 1 per dengan 3y kuasa 2 tolak 2y. Okey, ada tak yang Mama Z boleh ringkaskan yang bawah? Y. Mama Z keluarkan dulu ni. Keluarkan huruf Y. Ya. Tak jadi. Ni. Okey, Mama Z keluarkan huruf Y. Tinggal lagi 3Y tolak 2. Inilah dia jawapan Y prime ataupun dy dx. Okey, kemudian soalan yang kedua. Dia suruh Mama Z cari dy dx dengan menggantikan y dengan 1, x dengan negatif 2. Lepas ni masa di kawasan biru ni akan ada sebutan x dengan y. Akan ada. Sebab dia implisit, mesti dia ada. Okay, untuk menjawab soalan yang seterusnya, dia nak evaluate. Jadi y prime Mama Z akan jadi
2 negatif 2 tambah 1 per dengan 1 3 tolak 2. Faham kau Mama Z buat apa ni? Mama Z nanti X dengan negatif 2, Y dengan 1. Okay, last kali alik atas tu Mama Z dapat berapa ni? Dalam ni negatif 1. Negatif 1 dapat negatif 2. Alik bawah? Oh, okey. Yeah. Boleh? Alik bawah 3 tolak 2 ni 1, 1 per 1, 1. Sebenarnya ya gini mula-mula. Gitu. Jadi last kali nilainya ialah negatif 2. Tu muka surat 47. Okey, muka surat 47. Ni jawapan di situ. Okey. So jawapan akhir. Soalan kita nombor berapa tadi awak? 14? 14. Example 14. Oh, muka surat jadi lari. Tu jawapan akhirnya ialah negatif 2. Maksudnya Mama Z walaupun jalan kerja nampak proses tulis lain, jalan kerja Mama Z betul juga. Tak semestinya Mama Z kira lain, Mama Z salah, tak. Janji yang mana awak boleh. Okay, kalau penulisan yang sebetulnya paling tepat, kalau kita nak tulis, kita ikut nota kuliah ni. Okay, kita ikut nota kuliah ni. Ini proses penulisan dia. Proses penulisan ni bermaksud benda ni awak sedang nak fikir, belum buat, sedang nak fikir. Yang Mama Z tadi telah fikir dan terus tulis. Tu yang Mama Z tadi guna pantun tu. Terus Mama Z dapat 2Y prime. Kalau ikutkan yang Madam Izra buat ni, dia kata kita kena differentiate Y kuasa 2. Kau ni dia kata differentiate X kuasa 2. Kau ni dia kata differentiate Y kuasa 3. Belum buat proses. Baru fikir nak buat apa. Ayat ini differentiate to X. Mama Z tadi terus benda ni dalam minda terus keluar negatif 2. Itu Mama Z punya style. Kod ni Mama Z terus pantun. 3 datang ke depan, kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. Terus. Okay, Mama Z skip benda hot ni. Okay, benda tu berada dalam minda. Tapi kalau pelajar nak tahu penulisan sebenar, macam tu. Sebelum menghasilkan jawapan, mesti ada sesuatu yang awak buat, yang awak fikir. Cuma bezanya Mama Z tulis benda tu dalam minda sahaja. Okay, mana-mana boleh. Ada kalau pensyarah senior tengok saya buat terus ni, dia mesti, kenapa pula lompat step? Sebab saya sebenarnya nak menolong pelajar mengingat beberapa benda penting sahaja. Supaya you tak jadi macam stres terlalu banyak. Okay, so macam mana implicit? Okey ke? Okay. Sebab the rest ni just latihan dia saja dah. Okay, kita tanya dulu tuan punya badan lagu mana? Begeh dah ke? Sikit so lagi awak tak sentuh ni. Setakat yang Mama Z ajar tadi. Okey, kena kecil benar ni. Ni. Okay, so tinggal lagi satu iaitu Mama Z tak ajar lagi nombor ni. Ni last. First principle. Ready dah kau? Ready. Ready Ready. Kita dah hurry ni nak habis tajuk yang dah yang tinggi. Tajuk lepas ni dia relax lepas ni. Tajuk sebenarnya relax sebab dia aplikasi saja. Aplikasi apa yang kita belajar ni saja. Okey, Mama Z tulis kat bawah ni
Bismillahirrahmanirrahim. Harap mudah faham. Okey, Mama Z tak salahkan awak sebab ini kaedah dulu kala sebelum terhasilnya apa yang awak ada pada hari ini. Okey. Here we go. Mama Z nak pergi kepada first principle. Okay. First principle of differentiation. Differentiation ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia pembezaan. Okey, tengok Y sama dengan X. Ataupun 3X lah. Zaman moden, zaman awak, zaman Mama Z, zaman Cikgu Mama Z, dia terus buat dy dx sama dengan 3. Itu zaman moden. Tetapi mathematician dulu kala sebelum terhasilnya kesimpulan ini, dia sebenarnya mengkaji perkaitan di antara perkaitan di antara tajuk limit. Okey, Mama Z tajuk ni Mama Z terror semasa kelas master dulu. Mama Z dapat A di bawah Profesor Ghazali. Dan siapa yang ambil master di bawah Profesor Ghazali, tidak ada istilah A dalam hidup dia. Kalau di exam takkan A. Mama Z pemecah rekod itu. Bangga sekejap masa tu. Okey, tengok Mama Z bagi intro. Ni zaman Mama Z jawab dulu, Mama Z exam dulu, Mama Z tulis gini ya. Mama Z kata sini ada satu titik, sini ada satu titik. Okey, kita belajar dahulu kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1. Betul tak? X2 tolak X1. Yang ini kita belajar dekat sekolah dahulu. Okey. Asal usulnya, awak tengok betul-betul, dua titik Mama Z buat, A dengan B. Titik yang sangat jauh. Apabila Mama kecilkan, kita nampak sebenarnya titik itu semakin rapat. Jadi gitu. Okey. Ataupun kalau Mama Z buat titik satu lagi di sini, titik tu dengan titik tu. Dapat tak tu? Mama Z buat warna hitam. Titik tu dengan titik tu. Awak tengok rapat ke tak rapat titik tu? Rapat. Rapat. Maka orang matematik kata jarak tu terlalu kecil. Jarak tu terlalu kecil. Kalau A dengan B tadi nampak jauh. Yang Mama Z buat sekarang ni terlalu rapat. Sehingga kita kena menggunakan mikroskop untuk tengok, besarkan dia. Oh, rupanya tak rapat. Oh, rupanya boleh cari. Tu jarak dia. Okey. Jadi kawasan ini, kedua-dua ni kita boleh cari dia punya kecerunan. So kita panggil di sini titik X1, Y1, titik yang ini X2, Y2. Maka terhasillah the gradient of tangent is Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Itu asal usul dia. Okey, kemudian semalam Mama Z bagi tahu apakah sebenarnya maksud dy dx. Mama Z bagi tahu kan? Dy dx ni bermaksud kecerunan tangent. Jadi kita boleh mencari kecerunan tangent dengan menggunakan first principle. Rumusnya diberi dalam muka surat awal. Okey, kita tengok muka surat awal Sekejap. Ni dia. Inilah dia rumus yang kita ada. Iaitu apabila pelajar nak cari nilai kecerunan,
bersamaan dengan dy dx ataupun bersamaan dengan f prime, cuba awak perhatikan nilai atas tu nilai apa sebenarnya? Nilai atas tu. Kita tak perasan? Nilai atas ini adalah nilai y2. Yang ini adalah nilai y1. So yang atas tu adalah y2 tolak y1. Dari mana datang rumus tu? Daripada tajuk, daripada M sama dengan y2 tolak y1. Perdengan, kenapa yang bawah tu tinggal H saja? Okey, apakah nilai X2? Okey, nilai X2 adalah nilai dalam ni, iaitu X tambah dengan H. Okey, nilai X1 berapa? X. Tolak dengan X. Apa jadi yang kat bawah? H. Sebab itulah yang kat bawah cuma tinggal H. Kemudian pelajar perhatikan tiba-tiba ada limit H menghampiri kosong. Iaitu dia menceritakan tentang titik Mama Z ni. Ni. Sebenarnya kalau Mama Z buat tadi, dia seperti jaraknya seperti kosong antara titik pertama dengan titik kedua. Sehingga Mama Z terpaksa membesarkannya, baru nampak rupanya ada jarak di antara dua titik yang kecil itu. Jadi proses nak cakap benda ni terlalu kecil, kita tulis dia limit H approaches to 0 seperti yang ada dalam nota. So yang pertama Mama Z nak bagi tahu, rumus diberi, nasib baik rumus bagi. Okey, nasib baik rumus bagi. Kalau tak bagi, nanya pelajar. Itu dia sejarah rumus ini dihasilkan. Okey, begitulah cara Mama Z menjawab soalan master dulu sehingga Mama Z dapat A untuk subjek ni. Okey. Boleh kau ni? Boleh tak? Boleh ada. Boleh. Boleh. Kita tengok contoh dia. Ni contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Z akan ringkaskan untuk pelajar, jangan risau. Soalan asal, kita buat dia sebagai persamaan satu. Okey, kemudian Mama Z tahu nilai rumus nanti ada X tambah dengan H, betul tak? Dekat rumus tadi. Ya. Jadi Mama Z tukar X itu menjadi X tambah H. Jadi 3 di sini pun akan jadi 3 X tambah H. Okay, ada soalan tak sini? Okey ke tak? Okey. Ke ada pelajar nak tanya Mama, buat apa Mama tambah H? Buat apa Mama tak buat tambah K ke tambah W ke? Mama pun royak. Gini. Tengok rumus dia bagi ni. Dia suruh tambah gapo tu? Dia suruh tambah gapo dalam kurungan tu? Dia suruh tambah dengan H. Sebab tu jalan kerja Mama Z tambah dengan H. Okey, Mama Z settlekan hak ni. Mama Z masukkan dalam ni dah. 3X tambah 3H. Yang ini nombor 2. Boleh ke? Tak boleh royak tau kalau Mama Z tak tahu ni. Mama Z, awak nampak macam terror ni sebab Mama Z dah ngajar awak ni best yang ke-19 dah. Jadi kita tahu dah pelajar sebenarnya dia ni sebenarnya dia nak royak, dia tak faham, dia tak sapati. Jadi dia. Mama. Tanya. Ulang balik boleh tak? Dari awal. Boleh. Dari awal yang first principle ni kan? Okey. Yang Mama Z terang awal-awal tadi, Mama Z nak terang dari mana datangnya rumus. Tapi dalam exam dia tak tanyalah. Soalan ni dia tanya, dia kata use
first principle. Dia tak nak dapat jawapan-jawapan dia F prime sama dengan 3. Dia tak usah congak. Dia suruh guna first principle. Mama Z salin rumus first principle. F prime X sama dengan limit H approaches to 0 atas kita ada X tambah dengan H tolak Fx per dengan H. Rumus diberi. Jadi yang pertama Mama Z nak tanya, nilai ni soalan bagi ke tidak? Bagi. Dia bagi Ya. dah. Ni dia. Ni dia bagi dah. Jadi Mama Z kata labelkan dia sebagai nombor 1 sebab lepas ni kita akan terus masukkan dia dalam ni. Gitu. Kemudian Mama Z nak cari info hak ni pula ni. Hak ni tak ada lagi maklumat dia. Jadi Mama Z tukar soalan. Soalan tadi dia kata Fx sama dengan 3x. Okey, oleh kerana yang warna pink belacan tu yang dalam kurungannya ialah x tambah h, sini pun akan jadi x tambah dengan h. Dan Mama Z suruh awak settlekan yang ini, dia akan menjadi 3x tambah 3h. Clear tak awak ni? Clear Mama. Clear. Hak ni Mama namakan dia nombor 2. Nanti Mama akan masukkan dia dalam kawasan pink belacan. Nombor 2 Mama Z. Boleh molek sikit cikgu. Gaji mahal. Comel. Okey. Mama Z nak masuk dalam rumus dah ni. Okey, nak masuk dalam rumus 90 darjah 90 darjah. Okey. Ready. So Mama Z nak masuk dalam rumus ni. Bismillahirrahmanirrahim. F prime X. Kalau ayah pun bising gegar ni ayah. Nak buat video tak boleh kawak. Nanti bila awak tengok video saya set 5, awak jangan tergelak lah bunyi ayah saja. Saya kecek, ya kecek. Saya kecek, ya kecek. Nak kita apa-apa rasa saya. Tapi tak arah lah dia banyak. Kalau saya tapar dia, saya takut dia pakat mari tapar saya seorang pula. Jadi biar dah. Bukan saya takkan saya nak duduk dalam library seorang-seorang tutup tikak. Takut juga saya nak ada atu mari ke. Jadi saya buat di rumah. Di rumah sadaya. Kalau ada lembu, bunyi lembu. Kalau awak malam, bunyi tikus. Macam-macam binatang ada belakang sini. Cicak. Okey, Mama Z sambung Okey. Rumah. Mama Z ikut rumah ni. Limit H approaches 0. Okey. Pink belacan dulu. Pink belacan. Allah Akbar. Allah Akbar. Bapa tak guna pembaris cikgu. Mata. Guna pembaris makhluk orang. Kena guna pembaris dah. Comel. Okey. Nilai pink belacan dulu berapa tadi? 3x tambah 3h. 3x tambah 3h. Lepas tu tolak dengan 3x. warna biru. 3x. Per dengan? Ikut rumus. Per dengan h. Boleh? Okey ke tak ni? Okey. Okey, Mama Z bagi tahu lagi sekali. Yang pertama, nilai biru soalan bagi. Nilai pink belacan Mama cari. Lepas siap, ganti nilai pink belacan, tolak warna biru, per dengan H tu memang rumus dia. Memang rumus dia. Memang rumus dia dah. Mama Z ikut saja. Okey, hak ni tetap nilai biru. Cuma operasinya kata tolak, Mama Z ikut tolak. Okey, kemudian hak ni
Mama Z ambil hasil dari pengiraan ping belacan. Gitu. Ada tak hak mapu? Takut pesyarah lain dengar saya ngajak mapu lagi apa. Okey, limit ada tak hak mapu? 3x. 3x mapu tinggallah 3H. Per dengan H. Mapuh pula H. Mapuh belakang. Tinggal 3. Okey, kita nak menggantikan nilai H dengan 3. Ada tak nilai H dalam soalan? Tak ada. Tak ada. Jadi sebab itulah awak membezakan zaman moden. Fx sama dengan 3x, awak dapat f prime sama dengan 3. Ni yang kita guna law ni. Tapi nenek moyang kita dia terpaksa kira manual satu persatu. Zaman nenek moyang kita ada tak kalkulator? Tak ada. Dia kena guna tangan. Tangan. Lepas tu yang ambil sabuk kelapa. 1, 2. Dia pun buat 1, 2. Dia pun teka 2 darab 2. Dia pun tengok berapa ikatan yang terhasil. 1, 2, 3, 4. Dia pun buat kesimpulan. 2, kalau kita crosskan dengan 2, kita akan dapati ada 4 titik yang bersilang. Itu zaman dulu. Tapi awak ni pandai dah 2 darab 2, 4, 2 darab 3, 6. Gitu. Tapi nenek moyang kita kira gini. Mama, kalau 2 darab 3, letak lagi tali. Berapa tepat ya sila? Oh, ne, ya Allah. Mama, 2 darab 4. Berapa tepat sila? Oh, gitu. Itulah dia kita belajar hasil daripada inovasi nenek moyang kita dulu. Kita dapat awal mudah. Kalau mama tanya fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x. Berapa f prime? Cuba teka tu. F prime ni berapa? 2x tambah 4. 2x tambah 4 sebab kita generasi moden. Tapi kita tengok macam mana nenek moyang kita kira. Dahsyat sangat. Kita try. Kita try soalan ni. Tetapi kita generasi baru kita tahu dah. By hook, by crook, jawapan kita kena 2x tambah 2. Nak kena dapat gini. Okey. Mama Z tulis rumus dulu. F prime x sama dengan limit h approaches to 0 f x plus h minus fx. Dalam minda kita tahu dah y2 tolak y1 lah tu. Okey, per dengan hak ni hanya tinggal h sebab Mama Z dah tunjuk tadi proses x2 tolak x1. Jadi rumus ni dia bagi tak ada masalah dah lah. Yang Mama Z cerita tadi supaya awak tahu bagaimana dia dapat. Okey, tak perlu ni. Okey, soalan Mama Z. Kita guna pendekatan yang sama. Hak ni ada tak dia bagi? Dah. Ada. Pin belacan pula. Hak ni dia bagi ke tak? Tak bagi. Kita kena cari f x sama dengan x kuasa 2 tambah 2x. Okey, gapo nilai hak kita nak cari? X tambah H. X tambah H. Saya tak apa erti sebut H sebenarnya sebab tu saya macam pelat sikit. Sebab orang Terengganu sebut huruf apa? Huruf Jadi saya sampai law ni sebab saya berdarah Terengganu tulis ya. Gapo tadi? H. Gitu saya sebut. Okey, jadi gini. Lepas tu Mama kata tadi selesaikan ni. Okey, bila Mama nak selesaikan, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2 H X tambah H kuasa 2 tambah
2X tambah 2H. Boleh tak warna merah semua tu? Boleh. Boleh. Okay? Okay, ready? Mama nak masuk dalam rumus dah ni. Okay. Tulis besar. Patut tak muak Mari. Tak apalah. Minta maaf. Ya Allah. Apa you sambung? Mula. Buat ni dulu. Okay, Mama nak masuk dalam rumus. F prime X sama dengan limit H approaches to 0. Mama nak masukkan ping belajar dulu. Okay, nilai ping albelasan. Okay, masuk nilai ping belacan dulu. Berapa nilai ping belacan? X X kuasa 2 tambah 2 hash X tambah hash kuasa 2 tambah 2X tambah 2 hash. Okey, tu yang pin albelasan. Tolak yang warna biru. Warna biru berapa? 2 tambah 2X. Tolak. Tolak X kuasa 2 tolak 2X. Okey, ada soalan tak kenapa Mama buat dua-dua jadi tolak? Sebab operasinya tolak kurungan X kuasa 2 tambah 2X. Kalau Mama Z buka kurungan jadi gana? Jadi negatif. Negatif 2. Jadi negatif X kuasa 2, negatif 2X. So Mama Z lompat dalam kerja tu. Okay, Mama Z lompat. Maaf deh. Sebab kita ruangan kita tak cukup. Okay, sama dengan limit H approaches to 0. Kita tengok yang mana yang termeninggal. Tengok yang mana meninggal. X 2. Alu mati dolah. Ada lagi orang mati? 2X. Dah. Saya salin 2 kali 2X deh. Apa pasal tak? Ke saya salah mana? X kuasa 2 tambah. Tu saya rasa macam ni. Ni. Pasal tak ni? Ya. Iyalah. Alu salah. Tambah 2 H. Tu. Gitu. Okey. Mama buat warna kuning dah hak mati. Hak mati X kuasa 2. Lepas tu 2X ni tolak 2X ni mati. Kalau perhatikan, hak mati tu hak tak ada sebutan H. Kalau perhatikan yang tadi pun. Okey, apa yang tinggal sekarang? H kuasa 2. 2 HX tambah 2 H kuasa 2 tambah 2H per dengan H. Semua sebutan ada H. Perasan? Okey, kita faktorkan H. Limit H approaches to 0. Mama keluarkan H. Tinggal lagi 2X tambah dengan H tambah dengan 2 per dengan H. Mati H. Dia akan jadi macam tajuk 7. Buah kelapa kita buang. Okey, apa yang tinggal? 2. Limit H approaches 0 tinggal 2X tambah H tambah 2. Lepas tu soalan kata, wahai manusia, gantikan nilai H dengan kosong. Okey, Mama Z pun sebab manusia. Mama Z nak ganti dah ni. Sama dengan 2X tambah kosong kan? Betul tak? Betul. Tambah kosong tambah 2. Maka zaman moden ni, kita pun dapatlah jawapan yang nenek moyang kita buat, iaitu 2X tambah 2. Tapi awak bayang nenek moyang kita susahnya dia kaji.
Kita menggunakan saja. Mama Z nak bagi tahu yang mana tak suka tajuk ni. Kita menggunakan yang orang dulu kala buat. Orang dulu kala lagi panjang jalan kerja dia. Sebab itu tajuk 8.1 Mama Z ajar last sekali sebab tak nak pelajar stres. Okey ke? Boleh ke tak? Boleh? Boleh Mama. Mudah je. Mudah je. Biralah tajuk 8. Ya, betik Mama Z. 3 jam habis tajuk 8. Dok, Mama Z ringkas ke awak dah ni. Mama Z ringkas dah ni. Semua benda ni jadi dalam satu muka surat ni saja. Nanti Mama Z akan update yang barulah. Tak tahulah dia jadi comel ke tak ni. Sebab sambung ke bawah banyak. Ada nak tanya tak tajuk ni? Ni mama buat video tadi ni. Ni. Jalan kerja memang gitu, awak tak boleh nak elak dah tajuk pembezaan ni. Soalan ni senang nanti. Tersama pula dengan soalan awak tadi. Ni tak siap lagi ni. Ni. Okay, kita tak masuk lagi tajuk 9 lah, jangan risau. Kita belajar dulu yang mana yang awak nak tahu daripada Mama Z sekarang ni. Dan soalan first principle ni Mama Z sebenarnya tidak ada idea nak bagi tahu awak. Kalau soalan tu objektif lagu mana keluar. Tak ada idea. Sebab kita tak tahu kita akan diuji macam mana. Boleh kan ni? Boleh. Boleh. Okay, so Mama Z tak masuk tajuk baru hari ni. Okay, nanti Mama Z off video. Mama Z nak bincang soalan video, boleh? Boleh Mama. Mama Z tak habis awal sebab Mama Z memang masa Mama Z terlalu suntuk dengan awak. Okay, Mama Z stop recording.